Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Hari ini, pagi ni dapat kita bertemu di sini tempat tuan-tuan bekerja ni, menikmati sarapan, dan kita akan membicarakan sedikit sebanyak. Hari ini saya dipahamkan konsep kita pagi ni adalah kita nak berbicara tentang kata apa? Motivasi, motivasi tapi keagamaan lah, tentang pekerjaan dan sebagainya. Ini insya-Allah saya cuba rangkum lah yang berkaitan dengan motivasi dan juga agama lah. Tapi kalau ikut sama ya kan. Sebab Islam ni dia disebut sebagai dinul Islam. Kalau bahasa Arab, din ini dia maksudnya macam jalan. Kita dekat apa stiker kat kereta kan. Way of life. Nah, itu din. Perkataan agama dalam bahasa Inggeris perkataan agama ni juga dalam bahasa Arab disebut dengan millah. Tapi millah ini, millah ni maksudnya agama juga, tapi millah ni dia lebih kepada yang bersifat ritual, pergerakan, semayang, rokok, sujud dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang ritual. Tapi bila Islam disebut sebagai din, agama juga, tetapi perkataan Arab ni din untuk agama bermaksud kehidupan beragama. Sebab tu yang bila Allah Ta'ala sebut tentang Islam, Tuhan akan kata perkataan din. Tapi bila menyebut tentang agama-agama Nabi lain, Islam juga, tapi bila merujuk kepada syariat Nabi lain, Allah Ta'ala akan gunakan millah, millata Ibrahim hanifah, millah. Tapi kalau Islam, din. Sebab Islam ini way of life, cara kita hidup, cara kita bermusyawarah dengan manusia kan. Sebab itulah Islam ada jawapan untuk setiap satu permasalahan, hatta sampai persoalan besar-besar, perihal-perihal orang yang membunuh orang, macam mana kita nak hukum dia balik, perihal-perihal yang besar-besar lah, politik dan sebagainya, sampailah ke perkara paling kecil, minta maaf lah, sampai dalam tandas kan, sampai tahap dalam akhlak pun disebutkan cara-cara, minta maaf sebutlah, cara mandi wajib pun diajak setiap satu benda. Kalau main najis ni sekian-sekian cara nak buat, sekian-sekian itu, sekian-sekian ini, itu Islam ajak lengkap. Dan bila kata Islam ni way of life, cara hidup, sepatutnya agama itu tidak disempitkan dia punya kata apa, kefahaman agama tu tak disempitkan atas satu sudut millah saja. Saya bagi contoh lah, semalam saya tengah mengarang satu buku sekarang, insya-Allah hujung bulan kot, tentang Mekah. Tapi bukan buku tu berkonsep macam cerita pergi haji semua, bukan. Kita konsep tu nak tarik orang, budak-budak lah, khususnya budak-budak dengan bahasa yang santai tentang Mekah. Ada satu topik saya baru tulis semalam. Topik tu saya tulis Mekah dan tawaduk dan aiskrim Mekah. Cerita tentang bagaimana orang yang belum idea yang saya boleh tulis satu topik ni, sebab member ramai lah duk pergi Jepun lah, mana hala ni kan, bicara G-Shock semua ni ramai. Bila kita tanya, duit banyak duk boleh pergi Merata ni, tak mau pergi Mekah kan. Dia kata Mekah takut, Seraya dia tak nak ready dia kan. Bila sembang macam tu, kita tanya tak ready kat mana. Kawan-kawan lah dia kata, tak reti nak jadi warak ni kata. 2 minggu nak kena orang tua kata nak kena jaga cakap, nak kena jaga semua kan. Rupanya di Mekah dia tak begitu. Kita boleh berhibur, kita boleh melawak aku, tapi yalah orang yang tak biasa pergi. Saya dulu pun saya tak biasa pergi, saya duk faham takut. Saya ingat masa saya dekat Madinah, on the way nak masuk Mekah tu, ni cerita betul lah, muntawih kami tu orang Indonesia. Betul-betul nak masuk gerbang ke Mekah tu, muntawih kata insya-Allah bapak-bapak, ibu-ibu dia kata kita akan memasuki gerbang Mekah. Istighfar banyak-banyak dah sebut. Okey lah kan, kita buat istighfar. Bulan lepas saya bawa satu jemaah. Di sinilah dia kata, di sinilah dalam bahan ni masuk saja sempadan, jemaah itu hilang dia kata. Kerana dosa-dosanya hilang. Allah teriak dalam bahan ni, istighfar lagi kuat, astagfirullahaladzim. Dia pergi gempak lagu tu. Benda tu dia bagi persepsi kat orang, takut kan nak pergi. Kita hari ni orang-orang ni lagi seriak nak pergi kan. Orang nak cerita hilang kasut lah apa semua kan.
Jadi kita nak membetulkan persepsi tu, takkanlah Allah Ta'ala ni panggil kita pergi Mekah ni sebagai kita ni tetamu dia. Takkanlah kita ni dipanggil sampai ke Mekah untuk kasut kita dicuri, kan? Bermaksud bukan begitu. Kalau hilang tu sebab kita tak ingat letak kat mana, ya? Bukan Tuhan ambil kasut kita. No? Baik. Maka yang saya nak sebut pasal nak kecilkan skop tu, balik pada cerita member tu, dia risau tak boleh jadi warak nak 2 minggu kan. Macam mana nak buat? Rupanya ni sana tak begitu. Sana pun ada aiskrim, sana pun ada roti canai, semua sedap, nak melepak sembang aku pun boleh kan. Kalau rasa nak lepak tengah-tengah malam, nak tengok langit awal-awal, boleh naik atas rooftop Masjidil Haram. Sembang gelak semua boleh, tak ada masalah. Dia bukan satu tempat yang kita kena jadi serius begitu. Begitu juga bila orang kan, bila kita berhijrah ke jalan-jalan agama, kita anak-anak muda yang yalah, kita ini geng-geng sepatu reunion live kan, geng-geng duk gelak-gelak semua ni. Tiba-tiba bila kita berhijrah masuk ke arena kuliah, kawan dengan geng-geng ustaz tu orang masjid, tak semestinya kita kena tinggalkan semua benda tu. Yang menyebabkan anak muda hari ni dia kurang nak takut nak hijrah ni. Nantilah umur 40 esok lah, nantilah. Pasal dia kata macam mana aku nak ubah sikap ni? Aku ni ho-ho-ho dia bukan hantu tu dak lah, tapi cara orang muda kan. Macam mana aku nak tinggal semua tu? Tak perlu tinggal pun, kekalkan watak lama. Dulu ada seorang kawan, Jeff Osama apa nama dia, tak boleh ingat. Boleh lah muda-muda ni, boleh lah cara muda. Tapi bila dia berhijrah tu, sebulan pertama tu dia jadi warak lah kan. Dia jadi warak lebih. Warak lah, warak. Saya kawan-kawan nak tahu tak mau duduk dengan banjir kan. Kami sokok dah katok kami. Gitu. Dia warak sungguh-sungguh. Bagus lah tapi keras. Tapi bila lama kelamaan dia nampak lah. Sekarang ni dia jadi stable dah lah kan. Tapi nak beritahu itu fasa dia panggil euphoria. Dalam motivasi ni kita panggil euphoria. Bila berubah tu dia nak adjust balik, dia jadi macam tu. Dalam politik macam tu. Dulu masa kerajaan tukar, nampak dia jadi kacau kan. Dia jadi macam minta maaf sebut lah, bila tukar mai belah sini, dia akan cari salah kawan ni lah. Cari buka satu. Bila tukar balik, kawan ni pula cari ni balik. Urusan itu berganti begitu je. Fasa euphoria tu pasal bertukar. Baik. Maka sebenarnya agama, saya nak balik pada tadi tu, dia tak begitu sifat dia. Sifat dia kekal selagi mana dia tak mengganggu agama itu. Contoh macam seorang sahabat Nabi nama Nu'man, dia kaki melawak. Melawak kasar, bukan melawak biasa-biasa ni. Kadang-kadang dia boleh pergi jumpa dekat orang meniaga yang mai luar Madinah. Dia kata nak beli hamba. Dan ni dalam hadis sebut. Jumpa satu orang tua ni, orang tua orang luar. Nu'man ni pergi kat orang tua, dia kata nak beli seorang hamba. Dia kata ada. Ada murah hamba dia nak jual. Zaman tu boleh beli hamba lagi. Siapa dia? Dia tahu tengok ujung buka tu. Tu hamba seorang. Sahabat Nabi juga. Sekian-sekian harga murah. Orang tua ni bagi duit. Tapi ada satu syarat. Dia ni mulut dah tak boleh cakap benda lain. Dia kalau nak mengamuk, dia nak kata aku bukan hamba lah. Kalau dia kata lagu tu, confirm dia hamba. Orang tua tu pun pergi, banyak dia pergi ikat terus kawan tu. Dia kata aku bukan hamba lah. Confirm duk ni maka benda tu jadi panjang lah. Orang mengadu kat Nabi gelak. Nabi kata Nu'man ni suka mengusik orang lagu tu ya. Maknanya itu sifat Islam sebenarnya. Nabi masa mula-mula sampai ke Madinah, Nabi pergi kenduri kahwin. Nabi buat Aisyah, Siti Aisyah. Orang Madinah ni suka menyanyi. Macam saya sebut tadi lah, era Ramli semua tu ada lah kan. Lepas tu bila Nabi sampai, sengap. Tutup PA system ni. Pasal apa? Nabi main lah, segar. Sengap. Jadi warak semua pekat tunduk kan. Pekat jadi warak ambil lah Nabi main. Tapi Nabi faham Nabi tahu orang Madinah bukan lagu ni. Pasal orang Madinah ni dia pun suka menyanyi. Sebab bila Nabi sampai Madinah dulu masa lepas hijrah, kan dia bersambut dengan hadrah Tala al-Badru alaina tu kan. Tapi dia bersegan bila Nabi main. Maka Nabi tanya, lagu apa Nabi menyanyi tak ada ke? Lagu-lagu tak ada ke? Nabi tanya. Kan? Maka okey cantik. Bos sudah bagi green light Nabi tanya lagu tu. Tapi depa buka-buka dia orang pujaan terus. Bila depa buka macam tu, dia menyanyi lagu tu, maka Nabi kata stop. Nabi kata berhenti. Yang ni Nabi kita tukar. Maka daripada hadis tu ada ulama ambil, dia kata tak boleh menyanyi. Masa Nabi tak bagi. Tapi saya lebih condong pada pendapat, kalau kita tengok dalam matan hadis tu, Nabi yang Nabi tegur tu lirik tu. Pasal bila depa naik menyanyi, depa puji Nabi. Nyanyian tu puji Nabi, puji betul-betul punya puji. So Nabi kata janganlah, batuk-batuk badan sudahlah. Maksud kalau kita nak ambil intisari hadis tu, boleh nyanyian, tetapi lirik tu kena perhati kan. Lirik tu tuan-tuan, saya tak apa cakap ni, tak apa santai kan. Saya orang dia macam syorak ni. Bila sebut tentang lirik kan, maksudnya Nabi perhatikan tentang lirik.
Tapi tu saya kata, agama ni dia way of life, dia luas kan, dia luas. Kalau kita minat berpakaian lagu mana pun, asalkan mutak aurat ke, kita minat fashion kan, nak make up, suku kau buatlah. Jadi kita masih duduk dalam circle agama tu, bukan agama dia datang dia menghalang semua tu, minat kita semua kan. Baik. Maka Nabi dia perhati lirik, Nabi kata lagi lirik ni tukar, bermaksud it's okay untuk kita nak berhibur, tapi kena hati-hati dengan lirik. Tuan-tuan, kalau zaman-zaman dulu lah, tak tahulah zaman tuan-tuan sama kot, kita lebih kurang kot. Ada lagu apa? Kumpulan Sierra tu, Di Badai Asmara kan. Dia tera dia nak habak kat perempuan tu yang pasal putih cinta, dia pusing tu jauh. Ku hanya pentafsir yang gagal mencari pengertian cinta, akhirnya merana. Dia punya lirik tu dia pusing jauh. Tera dia nak habak pasal dia nak putus dengan awek dia ni ya. Tapi dia main yang tu kan. Macam lagu banyaklah, apa Ziana Zain lah, apa zaman-zaman tu, Patahnya Sayap Malam, Cinta Bandar Tasik Selatan. Lagu apa yang Ziana Zain dengan suami dia, bukan suami Ziana Zain, suami dalam lagu tu, suami dia apa nama, Isyad Dadah, putus terpaksa kan. Kita dengar macam Allah sedihnya kisah cinta ni. Bukan kisah cinta, itu cerita pasal laki dia Isyad Dadah. Sebab tu dia kata sesuatu yang terlarang menjadi teman hidupmu selain aku. Sesuatu terlarang tu bukan markah lain, Dadah. Kita dengar lirik dia, cantik lah. Maknanya zaman tu kita dengar pun layan, saya suka lirik. Tapi zaman sekarang muzik dah tak ada dah. Zaman sekarang ni seni dah hilang. Sebab tu sekarang ni, kalau kau rasa tu lah kita dengar. Tapi layan juga lagu tu. Tapi kita lah ni tutuplah mata apa benda tu kan. Senang sangat lirik dia ni kan. Seni dia makin luput. Kalau orang yang bayar-bayar kami, dia mungkin setujulah, seni semakin lama semakin luput. Kalau dulu anak muda dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, walaupun benda tu benda yang nakal, orang minat grand lah, skin Nazi, skin sharp, skin head. Tuan-tuan, kalau dressing lebih kurang, jumpa kat Summit ni protes knowledge ni. Protes apa? Protes knowledge, orang tak? Knowledge, keilmuan tu ya, kalau tu ingat zaman tu. Lah mana ada, lah dia slow-mo. Apa yang seni pada slow-mo tu. Saya masuk kelas budak-budak, saya cikgu di sekolah, saya masuk kelas budak-budak, saya kata, hampa ni dekat slow-mo tu apa seni dia? Tuan-tuan tengok video 3 minit, dia buat lagu tu lah. Dia buat slow 2 juta view. Kita ni cerita Imam Ahmad lah, Imam Bukhari lah, perbahasan 16 view lah. Bukan nak salahkan benda tu, seni. Tapi saya cuba nak belajar pasal apa seni sekarang ni jadi lagu tu punya kurang, sampai tak ada nilai. Kita nak bawa generasi ni ke depan lagu mana? Kalau sekarang ni kita dah menghasilkan generasi yang bagi apa seni tu hanya sekadar buat slow mo begitu, lagi 10 tahun ni anak-anak kita seni dia tu macam mana? Kita punya seni dulu tuan-tuan, imajinasi kita dulu, penyangkut baju tu RG, motor kan, penyodok tu RZ, penyapu tu kuda kan. Macam-macam kita berhayat dari Mok akan beli pinggan yang boleh bolok punya. Kalau saya tu steering wira, kita duk main di rumah lah, tak ada fantasi tu. Budak-budak lah fantasi dalam headset. Jadi kita dah hasilkan budak-budak yang sekarang ni yang dia otak dia tak bekerja tau. Mata dia saja bekerja untuk tengok. Pasal tu kita ada budak-budak sekarang umur 5-6 tahun dah pakai spek lah. Tu yang kita nak main balik pada fitnah akhir zaman tu, bukan sekadar nak serta dajjal saja. Hak ni bos sekali. Dia masuk kepada kekacauan tu sekali. Sebab kesan kerana apa? Kerana kita dah pisahkan agama dengan kehidupan. Sebenarnya agama dia tak sifat dia begitu. Agama ni dia datang dengan tujuan agama tu asalnya adalah untuk mengenalkan hamba dengan Tuhannya. Awaluddin ma'rifatullah. Itu asalnya. Untuk esen agama tu macam tu. Sebab kalau agama sekadar main nak beritahu kita jangan pukul binatang, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristian pun tahu. Okay, hatta orang tak ada agama pun dia boleh fikir tak elok benda ni. Kalau agama sekadar nak main beritahu kat kita jangan curi duit orang, orang yang tak ada agama pun dia faham. Tuhan bagi common sense, dia bagi fitrah. Curi duit orang tak elok. Jadi apa esen agama sebenarnya? Dia nak bagi kita kenal dengan Tuhan. Lain pada tu, agama Allah Ta'ala punya baik, dia bagi lagi lah ganjaran dengan amaran, nak bagi kita kata beware dengan benda tu. Itu sifat dia agama. Sudah, nak pergi motivasi kerja, saya pusing punya jauh. Baik. Maka bila kita faham kehidupannya begitu, maka apa yang kita buat dalam pekerjaan juga agama. Ada satu hadis, saya Muslim, ketika satu hari rajulun marra ala Nabi SAW, satu hari seorang lelaki berjalan depan Nabi dengan para sahabat. Maka
Fara'a ashabin Nabi, maka para sahabat Nabi ni tengok lelaki tu. Dalam hadis sebut lelaki tu ala jildihi jasadih, lelaki tu dalam keadaan tegak, mungkin tak tahulah kena tolong orang masak apa kan, dia tegak, dia badan steady. Maka para sahabat duk tengok lelaki duk jalan, duk kerja kan, pagi-pagi para sahabat duk dengan Nabi. Maka faqalu, berkata para sahabat, lau kana hadha fi sabilillah, kalau lelaki ni dia keluar ni dia pergi turun ke medan jihad, lagi bagus. Sebab pasal dia ni jenis badan tegak, jenis tak tahulah macam mana, dalam hadis sebut dia badan dia tegak bidang. Maka bila sahabat-sahabat duk sembang tengok lelaki ni keluar nak pergi kerja, mungkin dalam uniform ke, dalam bawa cangkui ke, anything lah yang related tu kerja zaman depa. Maka bila sahabat-sahabat duk tengok lelaki ni dengan tegak dia, dengan steady dia, tapi bawa barang nak pergi kerja, maka para sahabat duk kata lau kana hadza fi sabilillah, kalaulah dia gunakan badan dia ni, tubuh dia ni, aset yang ada pada dia ni untuk pergi berjuang jalan Allah, lagi bagus. Maknanya komen tentang orang ni dah ada sejak zaman dulu lagi. Kalaulah dia pergi pilih jalan ni, kalaulah dia sambung bahagian tu, kalau duk ada dah, hatta sampai ke zaman sahabat masih ada benda tu. Bukan kata salah, tapi nak beritahu fitrah manusia begitulah. Komen ni memang banyak. Memang manusia suka komen. Cuma dulu ruang untuk komen tak ada. Sekarang bila terbuka ruang, jadi macam mana sekarang lah, YouTube, Facebook, Instagram semua ni, macam mana ruang untuk komen dibuka, dia jadi kau-kau lah, orang boleh tulis apa saja kan. Maka bila para sahabat komen macam ni, Nabi dengar. Bila Nabi dengar, okey, geng-geng ni sembang macam ni. Maka Nabi kata, in kana yakhruj, kalaulah dia keluar, ya. Ni ayat ni Nabi kata, in kana yakhruj, kalaulah dia keluar ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Nabi kata hampa tengok dia macam tu, hampa duk expect kalaulah dia pergi perang lagi bagus. Nabi kata kan, tapi kalaulah dia ni keluar pagi ni yang boleh tengok ni, ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah, kalau dia keluar pergi kerja dia disebabkan dia ada anak kecil di rumah nak sara makan, ini pun fi sabilillah juga Nabi kata. Bukan kata yang perang saja, fahuwa fi sabilillah, jalan dia juga fi sabilillah. In kana yakhruj, dan kalau bukan kerana anak, kalaulah dia keluar ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, kalaulah dia keluar ni kerana dia ada mak ayah di rumah yang tua-tua, yang tak larat dah, yang dia nak sara mak ayah dia tu, dia keluar kerana itu pun di jalan Allah Ta'ala juga, pergi kerja. Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata in kana yakhruj, kalau dia keluar lagi, kalau dia tak ada mak ayah dah meninggal dah, anak-anak pun tak ada lagi, dia katalah dia bujang, ala nafsihi yu'ifuha fahuwa fi sabilillah, kalau dia keluar pergi kerja ni kerana diri dia sendiri, sebab dia tak mau bergantung hidup dengan orang lain, sebab dia tak mau jadi pencuri, dia tak mau meminta-minta, dia keluar pergi kerja ni sebab untuk diri dia, bukan untuk anak-anak, bukan untuk mak ayah, fahuwa fi sabilillah, itu pun fi sabilillah juga Nabi kata. Okay? In kana yakhruj yas'a, dan kalau mana dia keluar ala ri'aan mustafiqran mufqiran, kalau dia keluar ala ri'aan, kalau dia keluar ni untuk dipandang atas pangkat dia, gelaran dia, kereta apa dia pakai, name tag apa, baju uniform apa, nak bagi orang tengok paku berapa banyak dia ada, fa huwa fi sabili syaitan, Nabi kata. Itu jalan syaitan. Bermaksud dalam hadis ni, pekerjaan itu adalah fi sabilillah. Skop dia luas. Kita bila kita tengok orang meninggal dunia tengah semayang, bagus tak? Bagus. Kita tak kata tak bagus, hebat. Kita teringin nak meninggal macam tu. Tapi kalau kita tengok orang accident bagi-bagi kat jambatan, dia nak pergi kerja, kita cuma sekadar rasa dalam kepala, accident pergi kerja, kesian. Tapi kita tak meletakkan level orang tu sama macam level orang yang meninggal pergi kerja ni, meninggal semayang ni, sebab kita memisahkan orang tu. Sedangkan orang yang meninggal ketika mana beribadah itu ibadah, dan orang yang meninggal on the way nak pergi kerja juga ibadah. Sebab kita kembali kepada hadis tadi tu, maknanya ibadah juga, dia meninggal dalam ibadah tu. Walaupun sebab apa kita tak nampak macam tu, sebab kita fikir pergi kerja kan. Kalau kita pandang kerja itu adalah ibadah, makam dia itu sama macam yang meninggal di masjid tadi ni, nampak? Kita ada member-member kadang-kadang orang biasa-biasa tapi pergi kerja apa, dia accident meninggal kan. Kita sedih, jangan sedih, itu rezeki dia. Kawan kita tadi tu yang mungkin hoa-hoa sama orang kita sebelum ni, rupanya Tuhan pilih dia meninggal dalam ibadah dia, iaitu dia on the way dari kerja. Jadi contoh yang tuan-tuan buat kerja sekarang dalam bidang kontraktor kot, no? Dalam bidang-bidang macam ni, saya selalu sebut, bukan sebab saya main di sini, saya kata macam ni, saya ceramah tempat lain pun saya sebut benda yang sama, yang banyak.
Macam kita dok merasakan para ustaz hebatlah depa ni menerangi orang. Kita jangan lupa TMB juga hebat. Sebab kalau depa tak menerangi lampu-lampu kita, berapa ramai orang susah nak pergi masjid. JKR juga hebat dengan dibuat jalan, memudahkan jalan orang nak pergi masjid. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata orang yang memudahkan jalan orang, Tuhan memudahkan jalan dia di akhirat. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata rajulun di akhirat nanti ada satu orang lelaki yang ma khairi syai, tak ada kebaikan apa pun pada dia. Bila dihitung dalam hadis tu panjanglah, husibur rajulun man kana qablakum, ketika mana seorang lelaki dihisap, lelaki tu hidup sebelum kamu, Nabi kata. Nabi cerita di akhirat nanti, ma fi khairi syai, tak ada kebaikan apa pun pada dia. Cari-cari tak ada, tak semayang, tak tak ni apa semua. Illa ayyukhalitun nas wa kana musira, Nabi kata. Melainkan dia ni seorang yang yukhalitun nas wa kana musira, ni bermaksud musir, yasi taisir, bermaksud dia ni orang yang ramah dengan orang, suka tolong orang. Dia naik kereta besar kena ataupun naik kereta buat semua make up, orang racer punya geng lah ni, kaki buih. Tapi dia tak boleh tengok orang susah tepi jalan, pakcik mana minyak habis ke, dia akan berhenti tolong. Dia ni jenis mak rempit, naik motor laju semua, tapi dia tak boleh tengok ada orang motor terpecah ke minyak habis, dia mesti slow motor, dia akan tolak sampai bengkel. Walaupun dia lambat pergi kerja, walaupun dia bukan ustaz, dia bukan orang alim, tapi dia orang biasa, tapi hati dia ada benda tu. Selalunya orang yang ada concern benda ni, saya selalu sebut budak muda macam ni yang dia nampak orang minyak motor habis, tayar pecah ke apa ke, dia mesti tolong dia, walaupun dia tahu dia nak kena marah dengan bos lagi ni. Okay. Nabi kata orang yang macam ni, Nabi tak sebutlah yang geng naik bicycle ni. Cuma Nabi kata orang yang yukhalitun nas wa kana musra, bermaksud orang yang suka tolong orang, ramah dengan orang, suka memudahkan urusan orang. Bukan dia tak payah tolong juta-juta, ribu-ribu, dia tolong sekadar tolak motor. Paling mudah saya sebut macam dia, contoh dia. Dia naik motor, dia nampak ada satu brother motor tayar tongkat tak tarik, dia boleh pergi abang tongkat. Hak tu lah. Hanya dengan dia buat benda tu, mungkin menghalang brother tadi ni untuk accident. Akan menghalang, akan menyebabkan mungkin meragut nyawa orang lain, ataupun dengan accident nanti itu akan menyebabkan jalan stop, berapa banyak urusan kerja terberhenti hanya dengan dia pergi tengok tongkat orang. Tapi kita tak nampak benda ni agama, so kita rasakan benda tu biasa, padahal benda itu adalah agama, dan mungkin di sisi Allah dinilai lebih besar daripada kami yang duk bercakap kadang-kadang bukan semua betul kami ni pun ni kan. Tetapi orang yang buat kerja tu, dia tak berbayar, orang tak kenal dia. Contoh kan, kita berapa orang lah kita tolak naik motor, bila minyak dapat habis, bila sampai bengkel, sampai stesen minyak, kita pun belah. Dia akan lupakan nama kita, dia tak berbayar pun. Bagi saya itu lebih ikhlas daripada orang-orang yang bercakap di depan, yang ada nama, yang ada pengikut, yang ada bayaran kadang-kadang, yang kadang risau. Bila saya pick up benda tu, saya jadi risau. Kami ni nak ke mana, dan orang-orang awam yang lebih ikhlas ni nak ke mana. Sebab agama tu dia lagi luas daripada benda tu, no? Jadi apa yang tuan-tuan buat dalam bidang pekerjaan sekarang, tuan-tuan buat ni, ingat dalam hati ibadah, no? Bila kita anggap itu ibadah, maka apa yang kita buat, di samping kita dapat sedikit ganjaran gaji, kita juga dapat pahala di sisi Tuhan, iaitu kita memudahkan urusan orang, kita memperbaiki jalan. Kenapa hari ni kita duk tengok dalam berita jalan tak elok, sekian-sekian. Bila mana kita anggap kerja kita itu adalah kerja, dia bukan satu tanggungjawab sosial yang berbayar, orang dalam bahasa yang paling sopan lah, dia tanggungjawab sosial juga, tapi dia berbayar, dan dia juga ibadah. Kita niatkan Allah Ta'ala, dengan aku buat jalan ni, orang boleh pergi kerja senang, orang boleh, kalau ada orang sakit, accident ke apa, ambulans lalu pun senang, jalan tak berlubang dan sebagainya, jadi ibadah. Dan bila dia jadi ibadah, kita seronok nak buat kerja, no? Kita seronok nak buat kerja. Atau kalau kita kata hari ni teruk sikit, tak apalah, pahala lebih sikit kan. Hari ni nak kena pergi jauh, tak apa, pahala lebih sikit, walaupun bukan bayaran sama ke apa. Kalau kita buat kerja, aku dah buat berkau-kau dah kerja bagus ni, bos suruh aku turap jalan, aku siap colour jalan tu kan, tapi bos tak puji pun. Orang macam tu salah tak salah, tapi orang macam tu dah pekerja. Berbeza dengan orang yang dah menganggap tak apa, aku buat ni ibadah. Kalau part ini aku buat bagus, tapi apa, supervisor tak puji, bos tak nampak, tak apa, Tuhan nampak, ini lagi cantik. Kadang kalau kita nak motivasi diri kita kan, kita buat macam tu. Saya pun pekerja di sekolah, kadang-kadang ada benda yang kita buat, kita rasa benda ni aku buat ni sempoi lah ni, memang terbaik ni, tapi aduh, rusang tak nampak pula. Kadang-kadang kita tersilap sikit kan, kita ada benda 2-3 silap, orang nampak, kita rasa frah. Tak apa, kita anggap tak apa, aku bukan kerja dengan dia, aku buat kerja ni untuk Allah Ta'ala, yes, gaji kerajaan bagi, tapi yang orang tak nampak itu yang Tuhan akan balas nanti, no? Maka bila kita buat macam tu, insya-Allah kita akan lebih kemas kerja kita.
Ada satu orang general, saya lupa nama dia, tapi saya baca buku tulisannya. Dia kata untuk kita mengubah dunia, benda pertama kita kena ubah benda apa? Dia kata cadar tempat tidur kita. Kita bangun pagi, kita bangkit pagi pergi kerja terus. Konon kita nak mengubah dunia. Selimut kita tak lipat balik. Sekecil-kecil benda yang berada di belakang kita waktu kita tidur pun kita tak boleh bangkit dan ubah dia. Macam mana kita nak ubah dunia dia kata. So kita bermula dengan pagi kita tu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, apa-apa pun urdu aliman, mulakan dengan pagi kita tu. Sebagai orang berilmu ni bermaksud ilmu kita luahkan skop dia dalam setiap ruang. Bukan untuk pelajar saja, untuk orang kerja, untuk semualah. Nah, memulakan pagi tu dengan benda tu. Baik. Ada beza antara cerdik dengan pandai. Saya bagi contoh. Ada satu kisah. Ada beza dah cerdik dengan pandai. Ada satu kisah tentang satu orang lelaki ni, dia nak bagi contoh apa? Dia kerja kedai gunting rambut kadang kan. Rontor dia gunting rambut. Dia ada member seorang suka duk main lepak kedai dia. Biasalah ni tuan-tuan, kita buka peniaga apa pun akan ada member main lepak. Tuan-tuan buka bengkel ke gunting rambut ke apa, memang ada member kan main lepak. Benda tu biasa. Dia buat-buat kerja, maka ada satu budak kecil masuk. Budak kecil ni umur dah 5-6 tahun. Maka rontor ni kata kat member dia, "Hang nak tengok budak ni bodoh. Hang tengok budak bodoh." Rontor ni kata, ni ceritanya reka ni. Ya, hang nak tengok budak bodoh. Dia kata, "Siapa dia?" Tengok sekali budak tu masuk. Selekeh budak ni. Siapa kata dia bodoh? Tengok sekali dia kata. Budak ni tak pernah belajar, bodoh. Pasal apa? Tengok sekali kau buat apa. Maka budak tu pun masuk, tunggu melengung dalam kedai. Budak tu tak ada kerja, suka duk masuk melengung dalam kedai. Maka orang tua gunting rambut ni pegang duit RM10, pegang duit RM5. Pergi kat budak tu. "Budak, ni pakcik dah bagi duit kat hang ni. Hang nak 5 ke nak 10?" Budak ni ambil 5. Kan? Maka okey, belah budak ni pergi. Pakcik dia kata, "Hang tengok budak ni. Aku dah buat kat dia ni 200 kali dah. Dia tak pernah belajar. Dia ambil RM5 situ. Bodoh dah kita." Kan? Macam mana lah nak ubah dia ni kita? Tak bodoh. Tak boleh fikir kan, tak boleh beza. Orang bagi 10 dengan 5, dia ambil 5. Oh, okey kan, budak ni kata no. Kawan dia pun keluar lah, habis gunting rambut semua keluar. Dia keluar dia nampak satu budak tadi tu duk makan nasi ayam. Maka dia tertik hati nak tanya. Dia pergi tanya budak tu, "Budak, pakcik nak tanya ni. Pakcik yang gunting rambut tadi tu duk bagi hang duit selalu. Pasal apa hang tak ambil duit besar RM10, hang ambil RM5?" Kan? Bodoh kan? Budak ni kata apa? Kalau saya ambil RM10, game over. Dia tak bagi dah. Pakcik tu cuma nak tengok saya ambil RM10. Kalau saya ambil RM10, dia tak bagi dah. Lepas tu saya ambil RM5. Budak yang disangka bodoh ni, dia cerdik lagi ya. Rupanya pakcik tu dia sangka dia pandai. Dia terus budak ni terus dah lagi awal. Dia kata, kalau kau ambil RM10, dia tak mau bagi dah. Pasal pakcik tu ni ada, aku nak tengok dia pandai tak pandai. Kan? Tapi budak tu dia tak pandai. Dia cerdik. Kehidupan hari ni tak memerlukan kita pandai, tapi cerdik. Saya di sekolah, saya bukan ustaz, saya kaunselor. Sekarang ni kita ada masalah dalam sektor pekerjaan. Serius lah abang, sangat masalah. Kalau tuan-tuan ada adik-adik yang masih di sekolah, perhati elok. Kalau perempuan nampak pandai sikit, push ke arah pendidikan, cikgu dan sebagainya. Kalau nampak biasa-biasa, push ke arah menjahit dan sebagainya. Kalau lelaki, ajak skill. Pergi ambil CIDB, pergi ambil crane ke, backhoe ke, anything yang related. Pasal skill lebih mahal. Orang yang buat peteri dasar laut, kapal ke apa-apa, lagi mahal gaji dia. Tak payah itulah, orang yang bawa backhoe sudahlah. Pendapatannya satu hari kurang-kurang 500 ada apa? Per day kan? Banyak. Okay? Kalau kita ukur macam tu lah, sebab hari saya tak tahu benda ni politik tak politik, tapi dah kita nak alang cerita dengan tuan-tuan, saya sebut bila. Sekarang ni masalah kita adalah kerajaan dia berusaha sungguh-sungguh nak menjadikan rakyat dia pandai. Bagus satu segi. Tetapi dalam bidang pekerjaan dia tak sediakan tapak dia macam tu. Tuan-tuan masuk office 40 orang bekerja, yang untuk grade 41 seorang dua ya, pengarah timbalan pengarah. Yang lain adalah untuk grade bawah. Tetapi dia usaha nak bagi semua budak pi ijazah 41 maksudnya tu. Dan budak-budak ni terpaksa masuk U1. Yang kedua, kalau tak dapat masuk APTA, dia akan apply for APTS. Yuran mahal, 70,000 tuan-tuan. Dia berhutang semata-mata nak dapat 41 tu. Dia keluar esok, peluang untuk 41 tu tak banyak. Dia nak compete tu susah. Akhirnya dia tinggal hidup tak ada kerja dan berhutang. Dia akan kembali buat food panda dan sebagainya. Tak kata salah, tapi kesian kat dia sebab berhutang banyak ni. Sebab realiti dia tak begitu. Orang yang buka APTS ni dia business base. Aku tak peduli yang nak kerja apa, yang penting aku dapat duit.
Macam mana kita nak twist pemikiran mak ayah kita di rumah, pemikiran klasik yang kata anak aku kena ada ijazah. Yang tu yang susah kan. Nak bagi tahu kata ibu dia bukan segala-galanya. Kalau ada bagus. Tapi dia bukan segala-galanya. Berbanding dengan budak-budak yang umur 18 keluar pergi masuk kemahiran, dia pandai jahit baju kalau perempuan, masak ke, ataupun kalau lelaki dia pandai perbaik kereta, ataupun dia pandai skill-skill yang rare ni, yang bawa crane, yang boleh operate mobile crane ataupun tower crane. Yang tower crane tu kita sekali naik turun berapa ribu dah tu. Kan? Dia tak ada hutang PTPTN. Dia tak ada buang masa lama. 18 19 dia dah kaya, 20 boleh kahwin dan bina kehidupan. Hak dia terkalih tuan. Member se-Cina di Melaka belajar bodoh. Tak apa ke sebut dia bodoh? Tak apa kot noh. Dia tak pandai nak kata. Okey, kurang pandai lah. Tingkatan 2 pak dia buang, bukan cikgu buang, pak dia buang. Pak dia tarik keluar sekolah. Ni sesembang dengan dia di Jasin. Berhenti sekolah. Pak dia paksa dia kerja kedai tayar. Dia kerja daripada tingkatan 2 sampai umur dia 25. Dia impun duit, semua sepak terajang tentang tayar semua dia tahu. Sekarang dia toki terbesar kedai tayar dekat Melaka. Dan orang tak boleh tipu dia. Supplier ke, siapa ke, tak boleh tipu dia. Pasal dia pandai. Dan bawah dia sekarang ada engineer, ada degree ni, ada accountant. Dia boleh hire orang tu pula. Sebab apa? Sebab dia faham apa dia nak. Dalam hidup ni, yang paling kita kena tahu adalah apa yang kita nak. Dalam kerjaan sekalipun, apa yang kita nak. Kalaulah datang macam ni tau. Sayyidina Abu Bakar ketika mana beliau dilantik jadi khalifah, kan lepas Nabi wafat dan berlaku perbincangan semua tu, akhirnya dia pelantik Sayyidina Abu Bakar. Itu ringkas ceritalah. First day Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, hari pertama dia jadi khalifah, Sayyidina Umar nampak dia dekat pasar duk meniaga, duk jual barang, jual kain dan semua ni. Maka Sayyidina Umar tanya dia, wahai khalifah tu Rasulullah, masa tu tak bagi Amirul Mukminin lagi. Sayyidina Abu Bakar gelarannya khalifah Rasulullah. Amirul Mukminin gelaran itu start zaman Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pergi tanya dia, wahai khalifatul Rasul, wahai khalifah Rasulullah, buat apa tak ni? Maka Abu Bakar kata, mega, buat apa lagi? Kerja. Sayyidina Umar kata, hang mana boleh kerja? Hang sekarang khalifah, itu pekerjaan hang sekarang. Hang kira Perdana Menteri, kan? Sayyidina Abu Bakar kata, yalah PM lah. Keluar aku nak makan apa? Dia kata tu. Aku nak kena kerja, masa zaman tu tak ada gaji. Aku nak kena kerja, dia kata. PM lah tak apalah, tapi kerja kena buat. Bila jadi macam tu, barulah Sayyidina Umar usulkan dekat Majlis Syura, kita kena buat satu sistem gaji bagi dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia tak boleh kerja. Nampak? Itu hadis ini, apa tu riwayat ni cerita pasal apa? Fokus pada kerja. Kita kena fokus apa yang kita buat. Boleh buat 2-3 kerja. Kerajaan pun suruh. Tapi tengok masa lah. Kalau kita sedang bekerja di sekolah jadi guru, kita juga berniaga online. Kita tak boleh curi masa tu untuk buat kerja tu. Sebab hakiki kita masa tu adalah pekerjaan kita masa tu. Nak buat bisnes online malam lah. Dalam bidang kerja tu tuan-tuan tak tahu lah macam mana kan. Saya tak tahu nak sebut pasal saya bukan bidang ni. Tapi tuan-tuan sendiri faham hakiki tu. Maka Sayyidina Umar kata, bagi satu gaji kat Sayyidina Abu Bakar, dia tak boleh kerja dah. Sebab kerja dia adalah khalifah. Maka dapatlah gaji, kita katalah 500. Maka Sayyidina Abu Bakar pun tak berniaga dah, dapat gaji khalifah. Khalifah dia nombor 1. Dia masa tu di Madinah ni, dia pun king lah kira. Iran, Parsi jatuh bawah depa, Rom jatuh bawah depa. Parsi dan Rom ni kerajaan yang dah 6,000 tahun masa tu. 3,000 tahun masa tu. Maka Madinah baru 11 tahun. Maka tuan-tuan, kaya lah Madinah ni. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat duit gaji, dia bagi kat bini dia. Dia tanya dulu bini dia, hang nak masak lok berapa hari? Bini ceritalah ni nak buat ikan masin lah, apa semua lobak. Okey, kira okey dapat. Okey, 500. Maka dia bagi 500 kat bini dia. Sayyidina Abu Bakar ni kaya, tetapi dia jadi miskin sejurus jadi khalifah. Tapi dia kaya sebenarnya, tapi dia tak mau kekayaan dia tu menyebabkan jadi fitnah. Maka tuan-tuan, makanlah hari-hari makan macam mana dia nak. Tiba-tiba bulan depan, hari pertama tu, tiba-tiba bini Sayyidina Abu Bakar ni buat apa 3 rasa. Contoh ni saya tambah ni kan. Buat kira sampel nasi mendi 3 rasa apa semua ni. Lain pada yang lain. Bila Sayyidina Abu Bakar balik nak makan, Sayyidina Abu Bakar tengok, hari ni special. Sayyidina Abu Bakar tanya isteri dia, Mak ni siapa yang masak ni? Siapa yang bagi hadiah? Bini Sayyidina Abu Bakar kata, tak ada ni cik lah buat. Sayyidina Abu Bakar jadi heran. Ambil duit mana?
Abang bagi cukup-cukup, abang dah audit dah. Cukup-cukup tu sebulan memang load dia load sekian-sekian load. Maka bini saya bakal kata, abang, orang perempuan dia pandai tuan. Orang perempuan ni dia pandai. Dia pandai pekin duit. Ya. Suami dia bagi banyak mana pun dia mesti dia taruh sikit. Dia pandai. Okey. Maka bini saya bakal kata, abang nak bagi tiap hari tu cik taruh, cik tarik RM1, RM2 cik bulan tabung. Tarik sikit kata sehari RM1, sehari RM2. Cik pekin tu cik simpan. Hujung bulan duit dalam tabung ni cik belilah ni syakap 3 rasa ni. Saya bakal kata ada lebih sehari RM1 lebih. Dia potong lagi gaji tu. Dia tak mau lebih. Bermaksud bukan Sayyidina Abu Bakar tu tak kaya dan tak mampu. Lebih pada tu dia mampu. Tapi bila jadi khalifah, dia tak mau tu jadi, itu jadi fitnah kepada dia. Tapi itu bukan tentang kerja lah, itu tentang kekeluargaan lah. Maka sebagai orang kata apa, saya tulis sikit boleh tak? Ya. Bila nak sebut tentang pekerjaan ni, saya nak apply yang psikologi ni lah. Kadang-kadang kita akan down dalam kerja. Tak apa, saya sebenarnya tak apa. Sebenarnya saya lagi seronok cakap bab ni daripada agama, daripada ni. Sebab ni memang bidang saya. Kadang-kadang memang kita akan rasa dalam ilmu psikologi kita akan sebut benda ni sebagai ABCD tau. A B C D E. Okey. Kadang-kadang bila kita kena marah tempat kerja, kita rasa down tempat kerja ke, kat tempat belajar ke, kat mana pun lah dalam hidup ke, benda ni kita berlega tentang benda ni sebenarnya. Okey, iaitu contoh saya bagi contoh bos maki kita, kena maki. Dengan bos ke apa-apa kan, kita akan jadi down, jadi sedih tak pergi kerja, kita jadi malu, jadi tak mau berkawan dengan orang kan. Sebab apa? Sebab masalah dia bukan kat sini sebenarnya. Kat sini A ni activating event. B ni adalah belief system, sistem kepercayaan diri. Dia percaya saya tak bahasa Melayu ni, bahasa Penang ataupun saya koman. Saya masuk kerja pun sebab member-member aja, sebab saya ni anak saudara bos. Contoh lah kan. Dia pegang dalam kepala dia, saya ni bodoh ya. Kebetulan pak saya kawan dengan dia tu, kira kerja saya dapat kerja dengan dia. Tapi saya ni tak tahu mana, saya rasa alah kerja sikit-sikit. Dia dah set dalam kepala dia macam ni, B ni. Okey, dia set macam tu dah. Maka tuan-tuan, belief system dia macam tu. So dia bila dia buat kerja pun, alah aku ni tak tahu mana pun, aku ni bukanlah layak tahu mana pun. Pak saudara aku kawan dengan menteri tu, aku dapat kerja ni, buat kerja balai-balai. Satu ketika tu lama-lama dia kerja, bos dia marah dia, ataupun klien dia marah, ataupun apa, siapa-siapa marah dia tentang kerja dia jadi frust sangat-sangat lah. Kalau perempuan dia boleh sampai terlampi tu. Pasal orientation ni orientation kita jangan biar, bahaya. Cuma nak deal dengan orang yang stres ada dua cara. Satu, kita berlembut dengan dia lah, kita dengar cerita dia. Satu lagi, kalau counselling kita pakai confrontation. Confrontation ni kalau dia duk main cerita saya ni ada masalah, so kita layan. Esok dia main cerita lagi, saya ni hari ketiga maki dia terus kalau kaunselor dia macam tu sebenarnya. Kaunselor bukan tentang awak ni tak apa, awak ni cantik, awak ni tak payah. Hari ketiga kita hang ni sampai bila dah jadi macam ni. Sebenarnya kaunseling dia bukan tentang pujuk dia kena maki ya. Kita belajar skill confrontation. Kalau hari ketiga duk main cerita tu, tujuan dia bukan nak main cerita, dia nak change kelas. Like kat sekolah orang kan, pergi jumpa kaunselor tak masuk kelas. Dia main cerita sedih, hari ketiga kita maki terus. Semua jalan kerja. Contoh kaunselor kita dekat Pak je, kita ada kaunselor pekerjaan. Hari kita akan tanya dia, kita akan provoke dia, confront. Hang ni kata nak berubah, tapi hang nak takat dia lagi. Paham bagi macam tu. Baik. Okey, baik. So dia faham macam ni. Belief system dia, saya tak tahu mana, saya koman, saya ni masuk sebab member Pak menekan saya ke apa. Okey. Satu ketika activating event, perkara yang activate mana tu, dia kena maki. Dia kena maki dengan bos, dia kena maki dengan klien. Dia jadi frust dan sedih. Okey. Konsekuen dia akan jadi tak mau main kerja, dia lemau, dia rasa macam stres, dia frust.
Kan? Okey. Masalah yang selalu orang buat adalah, bila jadi macam ni, dia akan cuba nak perbaiki yang ni. Contoh kalau dia kena maki dengan bos tempat kerja, kita tempat kerja besar. Bos kata, aku tak suka lah fail warna hitam, aku nak warna putih. Ni bodoh dia frust. Tapi dia nak perbaiki, dia pergi perbaiki yang ni. Dia pun sampai pencen dia buat fail warna putih. Sedangkan esok bila bos dia pencen, main bos baru, dia nak warna putih. Dia tak mau fail warna hitam. Dia kata, saya dah cukup hitam lah, saya nak fail warna putih, contoh kan. Kalau kita duk pegang dengan hak yang tadi tu, kita akan kena marah lagi tak? Kita akan kena marah lagi ya. Sebab dia jadi lurus tau. Nah, kalau bos kata, saya tak mau bos semua ni main kerja lambat, kena main awal. Kan? Maka baguslah. Tapi esok bila bos yang lain pula main, saya tak suka bermain awal. Bulan bermain nampak saya ni macam main lambat. Hampa kena main lambat sama macam saya. Dia main awal kat masa tu tak kena kan? Baik. Maka tuan-tuan, bila dia usaha nak perbaiki yang ni, okey, satu ketika bila dia tukar bos, dia akan problem. Ataupun klien, dia kerja bank, dia jaga kaunter depan. Klien ni suka maki sebab ni sekian-sekian cara. Bila dia ubah hanya untuk nak baiki yang daripada kena maki klien tu, maka esok bila main klien lain pula, dia akan tukar selera dia. Kita akan frust. Loh, hak Sat main macam ni, Sat main macam tu. Kita rimah. Okay. Sebenarnya dalam psikologi motivasi pekerjaan, yang kita kena ubah bukan A, tapi D. D ni pakai dispute. Dispute ni bahasa Inggeris, dispute ni tukar. Change. Tukarlah dispute D. Yang kita kena dispute, yang kita kena tukar bukan A tetapi B. Belief system. Bukan kena tukar yang ni. Tukar yang ni. Yang ni biar pergi ke dia. Maksudnya kalau aku nak maki dengan bos sebab file warna hitam, bukan sebab warna file tu, tapi sebab bos nak aku proaktif. Faham dia. Kalau bos ni kereta warna hitam, apa stokin warna hitam, semua hitam ni dekat ni, contoh lah kan. Saya pun hitam kot lah kan. Saya main office ni macam berjumpa adik-beradik. Macam family reunion. Ya, okey. Tak, kita tukar warna lain lah. Kita tukar warna purple lah, okay, contoh. Kan? Maka tuan-tuan, kesan dia adalah apa? Kita nampak macam tu. Macam gelap derap. Betul? Kita akan fokus on warna dia saja. Okey, fokus ataupun apa yang dia suka. Dia suka wangi. Kita nak wangi lah. Padahal kalau kita progresif, okey, bos aku ni jenis macam ni. Perempuan, dia suka bunga. Bos aku lelaki, dia tak suka bunga. Dia suka benda lain. Jadi bila tukar bos perempuan, jangan ikut perangai bos lelaki dulu. Okey, dia suka, kita main bunga pula. Maksud kita tukar kat sini. Bukan kat sini. Kalau kita fokus on benda yang bos lama suka saja, bila main bos baru, kita akan buat benda yang bos lama suka. Bila bos baru main, kita rasa macam, dia ni tak faham kerja lah, dia ni apa, baru pindah main tengok. Jadi itu pula dah. Sebab kesilapan kita tak tukar yang ni, kita tukar yang ni. Kalau kita tukar dekat sini, belief system, kepercayaan diri. Aku memang cekang, mengaku bila sama orang hati orang tahu kan. Aku boleh fikir, bos ni dia jenis macam ni, ataupun majikan ni, supervisor ni jenis macam ni. So, kita akan selaraskan apa yang kehendak. Kalau berbeza waktu dan cara, kita tukar cara. Kan? Kalau hari hujan, kita main pakai baju hujan. Kalau hari panas, pakai baju hujan kan. Kalau bos kata kan, ham siapa ni basah kuyuk? Hujan bos. Pakailah baju hujan main kerja, bos kata. Esok panas terik, kita pakai baju hujan lagi. Bos kata siapa pakai baju hujan? Bos suruh kemarin. Takkan nak kena habaq main tu bos kata kan. Itu konsep dia. Jangan tukar yang kat sini. Tukar yang kat sini. So, E ni apa? Efek lah. Efek ni kita akan jadi okey lah kan. Maksudnya selepas kita dah clear ni. Jadi ingat ni tuan-tuan. A, B, C, D ni. Ni baru untuk modul kerja ni. Okey. Nak tukar bukan yang A. Yang B. Mana bangku je? Ini. Ini. Okay. Belief system. Saya dah guna A. Oh, lebih. Okey. Sikit lagi boleh. Tentang alam pekerjaan ni. Change, saya nak pergi yang ni. Change. Ni dispute change. Perubahan. Tuan-tuan balik nanti homework. Buka YouTube. Type nak type apa? Tajuk dia tak ingat. Tapi tuan-tuan type Steve Jobs. Hari pertama dia launch iPhone. Okay. Dia bagi speech. Dia ada bahasa Inggeris, dia ada bahasa Melayu, dia ada bahasa Inggeris, ada bahasa Indonesia ada. Hari dia launch, tapi Inggeris dia senang ya. Dia launch iPhone tu, dia punya speech tu memang best.
Dia cerita apa? Kenapa dia buat iPhone? Sebab dia benci benda yang tak boleh berubah. Saya suka ayat tu. Dia tak suka benda yang rigid. Rigid means tak boleh berubah. Okay. Telefon, dia kata, telefon tak boleh berubah. Handset, macam ni. Ni screen, zaman Menteri Tegas Kupang lah kan. Ni keypad lah. Okay. Benda ni kekal kat sini. Dia unchanged. Tak boleh ubah. Kalau satu kat ni, satu lah. Kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh pindah satu dari sini. Selama-lamanya dia dekat sini. Kita tukar lah casing macam mana pun, satu tetap kat belah sini. Kata Steve Jobs, kenapa saya buat iPhone? Sebab saya benci benda yang rigid. Saya tak suka. Sebab tu office dia selalu ubah setting tau. Sat kat sini, kita main office dia bulan depan macam ni, ubah ni, saya ubah belah ni. Pasal dia tak suka benda yang tak berubah. So dia nak apply benda tu dalam dia punya, disebabkan prinsip dia tu, dia berjaya hasilkan produk yang fenomenal lah kat dunia, iPhone. Instead of button tu keras kat sini, dia buat button tu maya. Button tu boleh berubah di mana-mana. Full screen, hanya satu button je dia tengok. Sekarang button tu pun tak ada arah. Okay. Sebab dia kata anything yang tak boleh change, takkan ke mana. Nokia berkerah. Dia kata apa yang Steve Jobs buat ni mengarut. Akhirnya sekarang Nokia di mana? Sedangkan dulu semua kita Nokia, yang mana ada benda lain, zaman dulu semua Nokia ya. Tapi sekarang Nokia di mana? Tapi masa tu yang syarikat kecil-kecil ni macam Samsung, macam yang kecil-kecil ni Huawei semua ni, mula nampak apa yang Steve Jobs cakap ni betul. So dia pun mula buat Android, follow, and then sekarang dia pun dah nama-nama besar. Huawei, Samsung dah nama besar. Nokia makin jatuh. Nokia di mana? Finland kan? Nokia kan? Dan sekarang ni Nokia pun cuba nak buat balik dah. Tapi dah terlambat. Orang dah pakat ada nama sendiri. Itu kesan dia. Bila tak mau perubahan. Steve Jobs, saya suka budaya kerja dia. Dia kerja yang gila. Saya lagi seronok jumpa dengan lecturer ataupun cikgu ataupun bos lah yang dia ada sedikit gila. Saya suka sebab benda itu menyebabkan dia tarik perhatian anak murid dia ataupun pekerja dia. Sebab lecturer saya dalam kelas tu, dia akan bawa satu ustaz. Dia hafiz, Al-Hafiz 30 juzuk Quran. Dia master dengan degree dekat Al-Azhar, PhD dekat UK bidang agama. Tapi dia ditendang keluar daripada fakulti agama. Dia masuk kami fakulti kaunseling. Sebab dia kata dekat Tok Syekh ketiak berbusuk, dia kata tu. Dia sebut macam tu kes dia. Dan kes kedua dia, ada satu orang budak hantar tesis. Bukan tesis, dia panggil proposal untuk nak buat tesis. Orang Arab lah. Nak kaji tentang struktur apa benda tak tahu lah. So lecturer sini dia satu orang timbalan dekan. So dia akan reject ataupun approve tesis tu untuk budak tu sambung dekat UAE. Dia reject tak apa lah. Tapi komen dia tulis apa tak. Dia tulis macam tu. Sampai benda tu jadi isu besar. Akhirnya dia ditendang masuk saya punya fakulti. Dulu dekat Astro Oasis ada gambar Iskandar bukan Zulkarnain. Tu dia punya orang lah. Buku tu dia tulis. Dia orang yang gila lah. Dia tak boleh, dia nak duduk di mana semua tak boleh. Tapi dia pancul lah. Cuma bab-bab yang agama dia jaga, pancul dia jaga, aurat dia jaga. Tapi bab-bab yang kegilaan ini dia ada. Tu saya suka orang macam tu. Maka buat tak tahu orang kelas, relax kan. Bila dia nak marah kami, contoh hari kami tak pakai kasut, dia tak marah, dia semua macam ni. Main kelas naik naik motor. Kalau terkepit tayar tu, kaki tu luka, hal itu tu orang tak faham. Mana dia nak suruh pakai kasut. Dia tak marah. Okay. Dalam kelas kami boring. Belajar asal boring kan. Dia kata, boring lah, boring. Jom keluar. Balik bilik, saling baju, dia bawa pergi swimming pool, mandi tu otak dia punya gila. Ya. Soalan bukan final exam. Midterm. Kami semua kat susah hati ni kan. Dia masuk kelas, dia bagi kertas kosong. Kertas kosong. Sir, mana soalan? Doktor, mana soalan? Sat. Dia kata sat. Lecturer lain pun dia terbaik tu kan. Kajian, research. Main dekat dia, kertas kosong tu ni. Tak kajian kosong. Ni degree dah ni. Sir, mana soalan ni? Mana soalan? Sat. Dia duduk sepanjang, dia bagi semua data. Okey, buat soalan sendiri, jawab sendiri. Dia kata lagu tu. Kami pun tak apa buat. Minggu depan tu dia maki ya. Dia maki cara dia kan. Apa ni bodoh, belajar you saja, tak reti, tak ada akal. Dia kata, aku kata buat gambar dia. Aku kata buat soalan sendiri. Jawab sendiri. Hangpa tulis what is your name, aku bagi markah lah. Ni apa pergi reka, teori, kana, kuki. Hangpa sendiri buat teruk. Lepas tu hangpa sendiri tak boleh jawab. Hangpa nak marah aku, dia kata. Tapi logik tak tuan-tuan?
Saya fikir, tapi masa saya dapat markah tinggi. Masa saya tu soalan saya, what is counselling? Bodoh sekali ya. Dia puji dah, tapi dia kata, kalau hang tulis what is your name pun saya bagi markah penuh. Sebab dia nak tegur kami yang bakal guru ni. Dia kata, hampa ni otak dalam buku ya. Hampa ni tak cerdik, tak kerti nak kreatif. Bila lecturer bagi macam tu, hampa reka, benda apa aku nak dapat kelebihan untuk diri kan. Reka ni, dia nak ikut norm. Tu bahasa betul dia, nak ikut budaya. Dia tak mau nak against. Hampa, kita kalau jogging, nak bagus jogging, nak kuat kaki, jogging kat mana? Jogging kat pantai kan? Pasal kita lawan dengan arus tu, kita lawan dengan keberatan tanah tu. Maka perempuan ni dia buat teori, what is teori, apa, compare dengan compare ni. Jadi dia sendiri tak boleh jawab, dia marah lecturer dia. Hampa buat sendiri kan dia kata. Saya fikir, sempoi lah orang macam ni kan. Dia ada kegilaan. Kegilaan tu buat jadi mahal tu kan. No? Baik. Steve Jobs punya gila dia tu, bila first time dia punya engineer tu perkenalkan dekat iPod kan yang muzik tu kan. Besar kan? Besar. Saya baca habis biografi Steve Jobs. Besar. Maka dia ambil ni, dia kata macam mana ni? Saya tak mau besar-besar. Orang tak boleh nak carry dia kata. Besar, bola poket besar kan. Maka engineer ni pandai-pandai bukan. Orang biasa-biasa bukan. Cak yang engineer yang pandai-pandai kerja dengan Apple kan. Dia tak boleh buat apa dah bos. Memang macam ni oh. Steve Jobs tu boleh buat. Tak boleh. Kami ni belajar degree engineer, kami tahu lah. Apa Steve Jobs buat? Dia ambil iPod tu, dia lempak dari aquarium. Kena sebelah dah laufin dia. Lempak. Tu kan. Padahal yang tu prototype baru buat. Lempak. Keluar bubble. Bubble apa? Bubble apa? Buih. Keluar buih dekat iPod tu kan. Dia nampak buih tak? Nampak? Buih ni bermaksud ada ruang udara dalam ni. Buang lagi. Akhirnya dapatlah iPod besar tu. Oh, dia punya gila sampai tahu tu. Dia ada seorang member partner. Steve Jobs dengan Steve Wozniak kan. Orang member partner dia tu. Masa dia establish Apple, dia berebut siapa nak panggil number 01. Sebab 01 ni orang pertama. Lalu kali Steve Wozniak ni menang lah. Dia pemain awesome kot. Steve Wozniak ni dapat 01. Steve Jobs tak puas hati. Tapi nak lawan tak boleh. Pasal kami dah awesome, dia menang. Apa Steve Jobs buat? Number dia untuk dekat syarikat Apple 00. Dia kata sebab orang tu kenapa hamba 00? Sebab dia kata 00 datang sebelum 01 datang. So aku nak buat aku dulu. Tu Steve Jobs punya gila. Maka dalam pekerjaan, gila tu boleh lah, tapi bukan gila bermaksud kita ponting kerja, bukan. Kita do something yang orang kata invention. Kita buat sesuatu yang sampai tak kena ajak satu-satu. Itu maksud kegilaan. Tapi bila tuan-tuan nanti jadi orang besar ni, bakal engineer nanti ni kan, tuan-tuan apply benda tu sebab tuan-tuan create satu suasana kerja yang best. Saya bagi penutup lah. Sebenarnya alam pekerjaan adalah bukan segala-galanya, tak boleh kau. Menyumbang faktor terbesar dalam kehidupan kita, kerja. Sebab kalau seronok tempat kerja kita akan jadi orang yang happy dekat luar. Kalau tempat kerja kita stres dan tension dan serabut, kita akan jadi orang yang macam tu dekat luar. Sebab apa? Sebab 50% daripada seluruh hidup kita adalah kerja. Tuan-tuan, kita 24 jam hidup. 8 sampai 5, kita kata 6 lah. Kita nak balik kerja kan. Dekat tempat kerja ni. Berapa jam ni kita kira? Balik lagi sembahyang maghrib sat, tengok TV sat, tidur. Tu main kerja balik. Lebih daripada separuh kehidupan kita sebenarnya dekat tempat kerja. Jadi kalau kita letak tempat kerja kita tu adalah tempat kerja, maka kita akan stres. Mai hari Ahad malam semua mandi blues, Isnin kena start kerja. Sebab kita dah set ini kerja. Tapi bila working place, tempat kita kerja, suasana kita kerja macam family, macam member-member semua, kita tak rasa kita pergi kerja. Kita anggap kita pergi jumpa member, pergi lepak dengan member. Walaupun kita kerja, tapi setting kita, saya suka macam ni, santai. Setting kita setting lepak. Bukanlah suruh lepak, tapi kita kalau lepak saja pun buat kerja, gulung kot. Dia kerja juga buat kerja kan. So benda yang sama lah, kita dah buat kerja sebenarnya. Tetapi setting itu tak nampak macam bekerja. Tapi kita jumpa kawan, melawak aku kan, buat kerja tapi enjoy sembang, maka siap kerja, happy pun happy. Kalau kita straightkan diri kita menjadi macam robot, akhirnya tuan-tuan kita akan stres. Kalau stres tempat kerja, stres dalam hidup. Kena maki kat tempat kerja, dekat rumah insya-Allah kita akan garang dengan anak. Selalunya macam itulah. Okey. Jadi suasana tempat kerja, bila saya sebut jadi saya bukan kata kat tuan-tuan. Dalam video ni orang akan tengok kan. Suasana tempat kerja tu memainkan peranan. Kalau 1, 2, 3 member yang perangai autopilot tu, biar pergi dia lah, kalau mana pun. Okay? Kita ramai member-member yang okey.
Okey, kalau kita kena marah dengan bos ke siapa ke, dia akan kena tukar kat nanti. Satu hari dia akan pencen juga. Ingat macam tu lah. Aku pun tak sama lamanya dengan dia, macam tu lah. Tuan-tuan tak rasa sangat ni dalam kamera semua ni. Risau Okey. Okey, bukan segala-galanya. Kerja bukan segala-galanya. Okey. Tapi dia memainkan peranan yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Percayalah. Sonok tempat kerja, sonoklah di luar. Tension tempat kerja, tensionlah di luar. No? Jadi apa lagi saya nak tambah pasal kerja ni? Kalaulah kena sikit-sikit ujian tu, kita anggap itu untuk memperbaiki diri kita lah. Okey, saya nak kena berhenti fikir rupa tau. Saya tutup dengan satu cerita boleh 5 minit, cerita pendek ya. Ujian, bila kata ujian ni, ini cerita betul, ini cerita benar. Orang Jepun, mereka suka makan ikan fresh. Tuan-tuan tahu ke Jepun, Korea, China, mereka suka makan ikan fresh kan. Ni cerita betul. Maka apa mereka buat? Nak dapat ikan fresh pula ikan yang laut dalam. Jadi masalah dia bila nelayan dia pergi ke laut dalam ni jauh tuan. Kalau nak balik main mungkin makan masa sehari 2 hari lebih kan. Bila sampai ikan dah tak fresh. Boleh makan tapi tak fresh. Kalau orang Melayu kita pecah kepala dah lah tahu tu. Tapi orang Jepun dia ini tak cukup fresh. Dia boleh tahu. Okey, tak cukup fresh. Maka para saintis, para pemikir Jepun fikir macam mana kita nak pastikan ikan ni bawa balik main fresh. Dia bincang-bincang, rupanya bila kita pergi tangkap di sana tengah laut dalam, lungguk tak gapai bawa balik main dia dah lama mati semua, dia tak sedap dah, tak fresh. Maka kita kena buat sesuatu. Kita pastikan dia hidup daripada sana sampai sini. Okeylah, depa buat tank. Depa buat kapal yang tank. Tangkap ikan tengah laut yang fresh-fresh ni, bubuh dalam tank bagi dia hidup. Buat balik main sehari 2 hari. Sampai kat market, yes fresh. Tapi isi tak ubah sedap. Nampak? Demand orang sentiasa bertambah. Sedangkan taruh nak banding dengan yang first satu ni kira okey lagi ya. Tapi lama-kelamaan demand mesti lagi bertambah. Manusia sifat dia macam tu, dia tak pernah puas. Maka lama-kelamaan bila semua syarikat ada tank, semua supply daging yang macam tu, daging ikan yang macam tu, lama-kelamaan dia menjadi cemui. Alah tahu ni saja ikan. Kan? Tak cukup fresh, isi dia tak cukup power. Pasal kalau fresh dia isi tu manis. Saya pun tak nak rasa fresh sampai tahu tu. Tapi orang Jepun dia pandai lah kan. Maka dia berbincang, dapat satu idea yang gila. Tu yang kami gila ni. Depa buh sekok ikan jerung kecil dalam tank tadi tu. Maka depa tangkap buang 20 ekor, buh dalam aquarium, dalam tank tu. Dalam tu ada ikan jerung. Yang kecil lah, simple ikan jerung. Maka buat balik mai. Buat balik sampai ke daratan. Masa depa tangkap tu ada 20 ekor. Bila sampai ke daratan cuma tinggal 3 ekor je. Sebab apa? Yang ni kena makan lah. Tapi 3 ekor tu harga dah sekok tu belah-belah ribu. Sebab isi dia terlalu fresh, bau dia terlalu wangi, terlalu sedap. Okay. Maka para ahli psikologi ni kaji, pasal apa jadi macam tu? Rupanya sebab apa? Sebab sepanjang perjalanan all the way daripada tengah laut sampai ke Kuala Muda ni, tengah pantai ni, ikan tadi ni tak berhenti berlari. Pergi balik. Nak lari mana je? Aquarium. Pergi balik. Kawan-kawan dia kenal lah kan. Tapi siapa yang lari laju ni selamat lah. Bila sampai dekat ni selamat lega. Jadi otak dia tak pernah berhenti bekerja. Dia sentiasa berenang dah. Stres pasal ada jerung tadi tu. Berbeza dengan ikan yang first tadi, yang second tadi tu, dia hidup. Tapi dia relax dalam aquarium, dia tengok TV, main Facebook dalam aquarium tu kan. Dia relax, sandar, tak kerti apa. Bila dia keluar, dia mungkin ada harga tapi isi dia tak pejar dan manis macam yang sedang bekerja keras tu. Jadi carilah jerung dalam pekerjaan anda. Jerung tu sebenarnya dia lah yang akan bantu anda jadi orang lagi hebat nanti. Jerung ni dia tekan, dia pressure. Tapi dengan pressure itulah dia menyebabkan harga anda akan mahal berbanding ikan yang relax tengok Facebook tadi tu. Jadi kesimpulannya sebelum saya habis, cari jerung. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan ni. Saya seronok setting kerja macam ni. Bila saya sampai tadi saya fikir nanti nak berhenti kerja nak buka office macam ni. Kerja ni sebenarnya kalau kerja makan gaji kerajaan semua ni dia tak seronok sangat macam kerja macam ni. Dia happy. Cemburu saya, tapi tak apalah, masing-masing punya bidang bekerja. Dah ingat saya dipahamkan oleh Abang Jeb, pekerjaan anda adalah bidang-bidang construction semua ni kan, buat jalan mana bagus ya, memudahkan jalan orang. Dia juga adalah satu ibadah. Ingat macam tu lah. Kalau ada hari kena kerja teruk sikit, kena cari barang jauh sikit,
Tak apa. Dengan aku cari barang elok ni, semua ni, orang mudah pergi masjid, orang mudah pergi kerja, ambulans boleh lalu, semua ni bomba boleh lalu. Dengan aku buat jalan ni, Tuhan tak pernah abai walaupun satu batu tuan-tuan satu tuan-tuan atas jalan. Okey, Tuhan tak pilih orang macam kami untuk buat kerja tu. Tuhan pilih tuan-tuan. Maksud ada benda. Nah, Tuhan tak berkira dengan hamba dia. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak-banyak. Ada jodoh tuan-tuan panggil lain. Saya sebab nasi lemak tadi sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.